Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan masih lagi pada perbahasan hubungan Islam dan iman, iaitu pada muka surat 86. Kita tengok dulu matan dia sebelum kita sambung muka surat 87, perenggan yang kedua. Cuma kita tengok dulu matan di muka surat 86. Wal islamu huwa at-taslimu wal inqiyadu li awamirillahi ta'ala. Famin tariqil lughah farqu bainal islami wal iman. Walakin la yakunu imana bila islam. Wala yujadu islamu bila iman. Wahuma kadh-dhahri ma'al batn. Wad-dinu ismun waqi'un 'alal imani wal islam wasyara'i kulliha. Maksud dia, Islam ialah penyerahan dan kepatuhan kepada perintah-perintah Allah. Taslim maksud dia penyerahan, al-inqiyad ketaatan ataupun kepatuhan. Famin tariqil lughah, secara bahasanya, farqu bainal islami wal iman, ada perbezaan antara Islam dan juga iman. Walakin la yakunu imanu bila Islam. Akan tetapi tidak mungkin ada iman tanpa Islam. Wala yujadu islamu bila iman. Dan tidak mungkin ada Islam tanpa iman. Wa huma kadh-dhahri ma'al batn. Kedua-duanya itu seperti belakang dan perut atau isi dan kulit. Wad-dinu ismun waqi'un 'alal iman. Agama ialah istilah yang menepati iman dan Islam, wasyara'i kulliha, dan juga syariat secara keseluruhannya. Kita dah bahas berkaitan dengan maksud Islam, iaitu huraian bawah tu, sampailah kepada muka surat 87. Sambungan kita ialah pada perenggan muka surat 87 tu, perenggan yang kedua, yang bermula dengan dalam hadis Jibril yang panjang. Kita sambung situ. Okay. Dalam hadis Jibril yang panjang, muka surat 87, iman, Islam dan ihsan, disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah Jibril. Beliau datang untuk mengajar kepada manusia agama mereka. Hakikat ini dihimpunkan oleh Allah dalam firman-Nya. Firman daripada surah An-Nisa ayat 124 dan juga ayat 125. Allah Ta'ala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ayat 124 daripada surah An-Nisa, Allah Ta'ala menyebutkan,
wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha, sesiapa yang mengerjakan amal saleh daripada lelaki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan ia beriman, fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira, mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak akan dianiaya atau dikurangkan balasannya sedikit pun. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan dan ia pula mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan kerana itulah Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim itu kekasihnya atau kesayangannya. Okay. Penerangan seterusnya ialah berkaitan dengan 3 elemen penting dalam kehidupan seorang Muslim dalam merealisasikan matlamat sebenar Islam itu, iaitu berdasarkan apa yang diriwayatkan dalam hadis yang terkenal, iaitu yang dinamakan dengan hadis Jibril. Kita selalu dengar dan biasa dengar hadis ni, iaitu Jibril datang menyerupai manusia dengan beberapa keadaan. Dalam hadis tersebut, keadaan Jibril itu dia datang dalam keadaan perwatakan seorang manusia yang berusia muda. Dia punya bentuk penjelmaan dia tu. Okay. Dan dia datang dalam pakaian yang kemas, pakaian yang putih bersih, rambutnya hitam, menunjukkan tidak datang daripada permusafiran yang jauh. Dia datang dan dia duduk dekat Nabi, rapat dekat dengan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatihi, dia menyandarkan 2 lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya beberapa soalan. Soalan pertama dia tanya pada Nabi, mal Islam, apakah itu Islam? Nabi pun sebut Islam itu ialah rukun Islam, bermula pada syahadah habis dengan haji. Kemudian wamal iman, apakah itu iman? Lalu Nabi pun sebut rukun iman sampai habislah. Kemudian dia tanya lagi wamal ihsan, ihsan itu apa? Jawab Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu ialah menyembah Allah seumpama kamu melihatnya di hadapan. Sekiranya kamu tidak dapat merasakan keadaan seperti itu, maka rasakanlah dalam diri dia melihat kamu. Kemudian dia tanya pada Nabi soalan yang keempat berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Lalu Nabi sebutkan beberapa perkara lah. Dan nak katanya itu hadis yang dinamakan dengan hadis Jibril, dan para ulama tulis syarah yang begitu banyak terhadap hadis ini, sebab hadis ni menjadi tonggak agama. Cuma dia nak kaitkan daripada hadis Jibril ni dengan 2 ayat dalam surah An-Nisa, iaitu ayat 124, 125. 2 ayat ni menjadi kefahaman umum bagi diri seorang Muslim dan juga diri seorang mukmin. Wa man ya'mal minas salihat, siapa-siapa yang beramal dengan amal saleh. Maknanya syarat untuk menjadikan diri itu benar Muslim dan mukmin, dia kena ada tindakan dan perbuatan. Dan tindakan perbuatan tu disebut dengan amal saleh. Baru dia dapat faulaika yadkhulunal jannah, mereka ini akan masuk ke dalam syurga. Okey. Kemudian Tuhan sebut pada ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah, dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan diri ikhlas kepada Allah Ta'ala, wa huwa muhsin, dan dia berterusan di atas buat baik, kebaikan yang diredai. Okay. 2 ayat ni dia ada elemen iman 124, 125 elemen Islam. Okay. Tapi kedua-dua ini ialah pelengkap kepada kehidupan manusia. Okay. Hadis Jibril dan 2 ayat ni, ia merupakan teori umum, pengetahuan asas bagi seorang Muslim. Bila mana sebut teori ni, dia hanya panduan ringkas. Tapi walaupun namanya ringkas, tanggungjawab ataupun beban yang tertakluk di atas teori ini beban yang besar, iaitu nak kekal duduk dalam keadaan
man ya'mal minas salihat dengan wa huwa muhsin. Yang tu berat. Sebab untuk sentiasa buat amal soleh ni, dia bukan hanya boleh buat, melainkan dia akan ada penghalang-penghalang dia. Ini benda yang manusia kena sedar. Sebab tu para ulama bila mana membahaskan bab ni, setiap syahadah yang diucapkan oleh anak Adam, maka syahadah itu akan disusuli dengan ujian. Bila mana kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah, kita tidak adalah majlis syahadah sebab kita daripada kecil lagi dari Islam. Cuma umumnya lah satu orang Muslim bila mana dia syahadah, dia mengucapkan kalimah syahadah ni, kalimah tauhid ni, maka telah siap sedia kepada dia ujian untuk merealisasikan. Bila mana dia sebut, dia kena bukti macam mana dia nak tauhid pada Allah Ta'ala. Dan ianya bukan satu cabang ataupun satu teori yang kita bercakap mudah. Orang yang berceramah pun kadang-kadang gelong juga bila mana bercakap tentang tauhid, bila mana dia kena uji. Sama jugalah dengan syahadah yang kedua, iaitu penyaksian Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Ianya juga akan tertanggung pada kita beberapa ujian untuk merealisasikan sejauh mana kita mengikut Nabi. Cuma man ya'mal minas salihat dengan wa huwa muhsin, itu dua elemen penting. Sebab nak baca hadis tu panjang, dia pun tak sertakan hadis dalam syarah kita ni. Okey. Cuma nak katanya hadis itu ialah hadis yang besar. Kalau kita baca himpunan hadis 40 oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis ni ada sebut, dan syarahan untuk hadis ni agak panjang. Sebab banyak elemen-elemen penting. Bahkan ada ulama yang tulis satu kitab risalah syarah hadis Jibril, syarah hadis itu saja. Dia ada beberapa hadis-hadis Nabi ni yang menjadi tumpuan para ulama. Antaranya hadis Jibril. Yang kedua ialah hadis Ummu Zara'. Yang ni kita jarang dengar yang ni. Ada masa kita kongsi. Hadis Ummu Zara' ni telah dihuraikan oleh para ulama. Ramai ulama huraikan. Hadis ni ialah hadis berkaitan kehidupan rumah tangga membawa kepada kehidupan bermasyarakat. Saya cerita gambaran lah. Sebab hadis Jibril mungkin kita selalu dengar sini. Sebab sini pun ada, masjid ni pun ada pengajian hadis 40. Okay. Hadis Ummu Zara' ni cerita tentang apa? Cerita tentang bersembangnya Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang Aisyah sembang di siang hari dengan beberapa orang-orang tua di Madinah. Tuan-tuan nampak apa yang saya nak sebut ni? Satu hari Aisyah ni dia bersembang dengan orang-orang perempuan makcik-makcik yang dah berumur ni yang ada di Madinah. Dalam isi sembang dia orang tu, dia orang bercakap tentang satu orang. Tak tahulah orang ni dia legenda ke, memang betul wujud ke, perempuan yang bernama Ummu Zara'. Ummu Zara' ni ialah satu orang perempuan yang mengalami banyak kesusahan, juga mengalami kesenangan-kesenangan dalam hidup. Dia pernah kahwin dengan lelaki yang tak ada duit, dia pernah kahwin dengan lelaki yang banyak duit. Dia pernah dapat mertua yang baik, dia pernah dapat mertua yang tak baik. Banyaklah cerita dia tu, panjang, hikayat dia panjang. Menarik. Satu benda yang menarik, hadis Ummu Zara' ni. Okay. Bila mana dia dapat cerita tu siang, malam dia nak tunggu Nabi balik rumah, sebab malam tu ialah malam giliran Nabi bersama dengan dia. Maknanya giliran Nabi tidur rumah dia lah. Okay. Sampai Nabi di rumah, dia pun ajak Nabi bersembang sampai waktu sahur sembang dengan Nabi. Sampai waktu sahur, maknanya panjang perbualan Aisyah dengan makcik tu siang hari. Malam tu sembang balik dengan Nabi daripada awal malam sampai sahur. Sembang tentang satu orang perempuan nama dia Ummu Zara'. Okay. Yang paling clear kita boleh nampak dalam hadis ni ialah Nabi layan bersembang dengan isteri dia sampai larut, bukan larut malam ni, dia pekat dah ni. Okay. Maknanya sampai nak siang. Tiba-tiba kita baca hadis, Nabi larang siapa-siapa yang tak ada kerja, dia bersembang sampai tengah malam. Itu ada hadis larangan.
Bab an-nahyi 'anis samar, bab larangan kita bersembang tak ketahuan halus sampai tengah malam, sehingga sembang itu menyebabkan kita terganggu pada siang hari. Mana kita terlewat subuh ke apa-apa sajalah, mengurangkan produktiviti kerja di siang hari. Okay. Nabi larang. Cuma satu yang Nabi tak larang, bersembang dengan isteri sampai sahur. Bila mana yang Nabi tak larang ni, yang ni lah syaitan beratkan kita untuk kita buat. Dia jadi payah. Bersembang dengan selain pada isteri, segar. Bersembang dengan isteri, topik kurang menarik. Biasanya kita go on dulu, kita tidur dulu lah, sebab topik dia kurang menarik. Okay. Tapi Nabi layan, Nabi dengar daripada awal. Sebab makcik tu cerita Ummu Zara' zaman anak dara macam ni, zaman kahwin isteri suami pertama macam ni, suami kedua macam ni, suami ketiga macam ni. Dia menghadapi konflik jumpa mertua yang baik macam ni, menghadapi konflik jumpa mertua yang teruk macam ni. Hadis tu panjang, hadis tu banyak kelebihan. Banyak kelebihan dia. Dia macam bab hidup secara komuniti kecil dengan hidup komuniti besar, iaitu bermasyarakat dengan orang. Cuma saya nak sebutnya dua hadis ni, iaitu hadis Jibril dengan hadis Ummu Zara'. Ada ulama tulis kitab asing syarah tentang dua hadis ni, sebab hadis ni panjang. Satu lagi yang ketiga ialah hadis sifat haji Nabi daripada Jabir, yang ni pun panjang, ada kitab asing. Satu hadis je syarah sampai beratus muka surat, kerana faedah yang begitu banyak dalam hadis tu. Dan ini tak pelik, dan kajian terhadap benda-benda macam ni masih lagi terbentang luas untuk dikaji. Sebab tu kalau tengok ada satu hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni satu hari dia tengok adik dia ada satu orang adik. Anas bin Malik waktu tu muda lagi, dia ada satu orang adik. Okay. Adik dia ni duk main dengan seekor burung. Burung tu burung yang kecil, burung pipit ke burung apa, burung kecil lah. Okay. Dia main-main, dia terpegang, dia terpenyek burung tu sampai burung tu mati. Jadi dia sedih, budak dia sedih. Nabi tengok, Nabi pun kata, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa dah jadi pada burung tu? Tuan-tuan bayang, hadis tak sampai 3 patah. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hadis ni telah dikeluarkan faedahnya oleh satu orang tokoh, nama dia Abil Qas Asy-Syafi'i. 60 faedah daripada hadis yang pendek tu. Tuan-tuan boleh bayang, 60 faedah. Kalau yang panjang macam Ummu Zara', sembang daripada awal malam sampai sahur tu, berapa ratus muka surat boleh syarah. Hadis Jibril lagi panjang. Okay. Dan hadis tu telah dikembangkan lagi oleh para ulama yang datang lepas pada Abil Qas, sehingga 300 faedah. Sebab itulah Nabi ni perkataan dia jami' dan mani'. Dia padat tapi dia berisi perkataan dia. Perkataan dia tu boleh di-elaborate dengan bermacam-macam angle, bermacam-macam sudut yang tak disedari. Sama ada sudut yang disedari oleh orang zaman tu ataupun sudut yang disedari oleh orang-orang demikian, orang yang kemudian. Okay. Cuma nak sebut sini ialah hadis Jibril ni sembang zaman kita pun tak selesai. Antara benda yang paling common, paling basic dalam hadis tu, hay'atu Jibril ala suratil bashar. Keadaan Jibril yang menyerupai manusia, iaitu 3 elemen yang ada. Pertama, dia datang pakaian dia bersih. Yang kedua, dia datang dalam keadaan perwatakan seorang lelaki yang muda, belum berumur lagi. Yang ketiga, dia datang dalam keadaan yang menunjukkan bukan datang pada permusafiran yang jauh. Dia datang nak buat apa? Dia datang nak clarify pada Nabi beberapa perkara yang merupakan tonggak agama, iaitu 3. Islam, iman, ihsan. Perbahasan kita ialah beza Islam dan iman. Cuma kita sebut sekali lah ihsan. Okay. 3 benda ni elemen penting dalam kehidupan manusia. Manusia kalau dia ada Islam tanpa iman dan ihsan, dia belum seorang Muslim. Dia kena ada 3 ni, baru dia cukup. Baru dia cukup. Orang kata apa? Nak istilahkan dia tu sebagai, nak panggil dia tu sebagai Muslim. Baru ada nilai, baru ada isi daripada segala perkataan dia, tindak tanduk perbuatan dia. Okay. Antara benda yang disebutkan oleh para ulama,
tengok macam mana Jibril dia datang jumpa Nabi, inilah perilaku, inilah cara orang yang nak menuntut ilmu, orang yang nak ambil ilmu dan kefahaman, dia datang dalam keadaan macam ni. Iaitu macam mana? Pakaian yang bersih. Nak tunjuk pada kita bahawasanya penampilan, walaupun dia bukanlah benda yang besar bagi setengah orang, tapi ianya ialah satu benda yang penting, terutamanya untuk menerima ilmu. Tuan-tuan baca riwayat para ulama, bila mana pergi menuntut ilmu, diorang pergi dalam keadaan yang kemas. Bukan baju tu baru, tapi kemas. Walaupun kadang-kadang baju tu memang menunjukkan daifnya satu orang tu, tapi dia kemas. Antara tokoh yang sangat, orang kata apa, menjaga benda ni ialah Imam Malik bin Anas, guru pada Imam Asy-Syafi'i. Yang mana dia pakai pakaian kemas, dia pakai kasut yang elok, dia pakai semua benda yang elok. Sebab tu kita baca cerita dalam Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi bawa cerita macam mana Imam Syafi'i ni dia dah selesai hafal Muwatta. Daripada Mekah buat perjalanan pergi ke Madinah nak belajar dengan Imam Malik, nak minta kebenaran jadi anak murid Imam Malik. Pergi rumah Imam Malik, rumah yang bukanlah rumah tu besar, tapi rumah orang yang ada ilmu ni, dia ada something yang menggerunkan orang. Bagi salam, keluar pembantu dia pun tanya, nak apa? Nak jumpa Imam Malik sebab nak cakap 2-3 perkara. Pembantu dia kata sekejap, nak beritahu Imam hajat kamu ni. Dia masuk, dia beritahu, dia kata Imam sedialah nak dengar apa yang kamu nak cakap ni. Okay. Sebelum keluar Imam Malik, pembantu dia bawa keluar dulu dia punya kerusi Imam Malik. Dia ada kerusi khusus dia. Waktu Imam Syafi'i tengok kerusi tu, dia dah ada datang gemuruh dah. Dia rasa something lah, orang tokoh besar. Lepas tu keluar Imam Malik. Dia kata aku tengok satu orang yang musyriqah. Dia punya wajah dia tu, orang kata apa, bersinar, kemas, rapi pakaiannya. Waktu Imam Syafi'i cakap, dia tak angkat kepala sebab rasa segan kepada Imam Malik. Dan Imam Malik nakkan bukti. Apa yang boleh menyebabkan aku nak ambil kamu sebagai anak murid? Dia kata aku dah hafal Muwatta Imam Malik. Muwatta yang kamu tulis lah aku dah hafal. Lalu dia buat test lah. Test yang kalau kita tengok dalam Syiar A'lam An-Nubala ni, bila mana test hadis ni, apa dia? Test yang paling basic untuk tahu orang tu kuat ataupun dhabit ingatan dia. Bagi 10 hadis, satu hadis tu dia teraburkan rijal dia. Perawi dia tu dia kata apa? Yang ke depan pergi ke belakang, yang belakang duduk tengah, yang tengah duduk belakang. Bagi satu. Okey. Kalau kamu tahu hadis ni, yang betulnya yang mana? Dipanggil istilah dia maqlubatul asanid. Sanad dia diterbalikkan. Bagi 10 soalan. Daripada bab yang berbeza. Daripada 10 bab ambil 10 soalan. 100 soalan ditanya, maqlubatul asanid. Semua boleh jawab. Itu memang kelebihan Imam Asy-Syafi'i. Sebab tu Imam Syafi'i ni dia ada kelebihan ingatan yang luar biasa kuat, sehingga dia tak berhajat kepada penglihatan yang kedua untuk hafal. Mana dia tengok dah berpada, tak perlu sebut pun. Okay. Benda ni mustahil ataupun tidak? Nak kena bincang sama kita ni. Mustahil atau tidak ada orang macam ni? Jawapannya ianya ialah muktasab. Ianya ialah bergantung pada usaha orang tu. Cuma zaman kita ni banyak alat-alat yang membantu, yang menyebabkan fungsi kekuatan ingatan kita ni jadi tidak diasah. Kita beri kuasa ingat, kita beri beban untuk mengingat tu pada benda lain. Beri pada telefon, beri pada laptop, beri pada komputer, beri pada hard disk, semua menyebabkan sepatutnya kita yang ingat, tapi kita tak ingat lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kitab rijal, kitab ilal para ulama ni menghimpunkan maklumat satu orang perawi tu komplit. Satu orang perawi bila dia start belajar hadis, dia ada konflik dengan siapa waktu dia belajar hadis. Bila dia start ada penyakit lupa ingatan dengan sebab terlalu tua.
bila dia punya perpustakaan terbakar. Ini semua ada dalam hafalan, bukan ada dalam buku nota, ada dalam hafalan para ulama. Sebab tu kalau tengok orang-orang dalam ilmu hadis yang terdahulu, kita akan rasa pelik. Sebab apa? Sebab cara dia ingat lebih pada database yang ada pada badan-badan berautoriti sekarang. Tuan-tuan tengok, badan mana yang simpan database peribadi orang paling banyak? Mungkin Jabatan Pendaftaran Negara lah kot. Mungkin juga Immigration. Mungkin juga LHDN. Ni antara badan-badan yang simpan. Dia boleh trace kita keluar negara mana, walaupun pasport kita hilang, kita masuk negara mana, kita tak bayar bil berapa, apa-apa semua tu ada. Okay. Tapi dia taklah sedetail para ulama lain. Sebab tu dia panggil inilah satu bab yang sangat luar biasa. Cuma saya nak sebutnya ialah berkenaan dengan bagaimana kesungguhan para ulama terdahulu berdasarkan hadis Jibril tu, bab personality. Yang kedua, Jibril datang dalam keadaan rambut dia hitam, tidak menunjukkan uban yang banyak. Ini menunjukkan pada kita usia yang muda, belum terlalu tua, datang jumpa Nabi. Okay. Yang ketiga, dia datang dalam keadaan tidak menunjukkan daripada permusafiran yang jauh. Bukan orang yang nampak letih, nampak kusut masai, bukan. Para ulama sebut, antaranya ialah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dia ada syarah kepada hadis 40 ni. Waktu dia syarahkan hadis 40, hadis yang kedua ni, hadis Jibril ni, dia kata itulah perkara yang perlu diteladani oleh penuntut ilmu, iaitu datang dalam keadaan pakaian yang bersih, umur yang tak terlalu tua sangat, dan juga dalam keadaan yang tak letih, supaya dia akan dapat grab semua ilmu tu secara keseluruhan. Sebab kalau datang dalam keadaan pakaian yang berbau, dia akan divert kita punya fokus. Sebab tu Nabi larang dalam ijtima', dalam benda-benda yang ada perkumpulan, salat Jumaat ke, salat jemaah ke, salat air raya ke apa, kalau tak mandi jangan datang, kalau makan makanan berbau jangan datang. Sebab benda ni dia boleh divert, dia boleh ganggu orang, spoil lah istilah orang muda sekarang. Jadi sepatutnya semangat tadi okey, bau kawan ni semacam dah turn down banyak dah, turn off banyak dah. Okey, jadi ini benda yang kita kena tahulah. Itu antara sebab kalau Jibril datang nak clarify ilmu pun sampai macam tu sekali, ini tunjuk pada kita bahawasanya banyak benda-benda dalam agama ni kalau kita nak faham, kita perlu persediaan macam ni. Walaupun bendanya nampak sipi saja, nampak kecil. Okay. Itu salah satu faedah daripada hadis Jibril. Selain daripada perbahasan iman, Islam, ihsan dan juga alamat tanda-tanda kiamat tu. Okay. Terus pada muka surat 88. Bagaimana Allah dikenali? Matan dia, na'rifullah ta'ala haqqa ma'rifatahu kama wasafa nafsahu fi kitabihi bi jami'i sifatihi. Kita mengenal Allah dengan sebenarnya seperti Allah Azza wa Jal mensifatkan sendiri tentang dirinya dalam kitabnya dengan semua sifatnya. Yang ni banyak tempat dah berulang. Sebelum pada ni bab sifat Tuhan, banyak bab bila mana nak terang tentang isu ini, macam mana nak kenal Tuhan, antaranya dia nak kait dengan Islam dan iman tadi tu, iaitu bersifat taslim wal inqiyad, terima dan patuh. Sebab bila mana kita bincang berkenaan dengan isu sifat Tuhan ataupun zat Tuhan, maka kita kena sedar dan kena akui ada bab-bab yang kita tak boleh tembus. Sebab perbahasan dia bersifat tertutup dan ia bergantung kepada pemikiran orang tu. Ia bergantung kepada cara fikir orang tu. Huraian dia kita tengok, wajib mengenal Allah dengan sebenar-benarnya melalui wahyu yang merupakan punca akidah. Melalui wahyu, itu yang poin dia. Allah memiliki segala sifat keagungan dan kesempurnaan dan maha suci dari kekurangan dan menyerupai makhluk. Ini benda yang banyak kali dah kita sentuh bila mana kita baca fiqh akbar ni. Dia sebut sini Allah memiliki segala sifat keagungan dan kesempurnaan. Yang ni benda yang dipersetujui oleh semua orang Islam yang elok akidah dia. Melainkan akidah yang bermasalah memang akan ada unsur-unsur pengurangan ataupun penukaran.
pada zat dan sifat Tuhan, walaupun atas nama pengagungan. Dia nak agungkan Tuhan, tapi dia batalkan fahaman sebenar ayat tu, dia tukar dengan fahaman dia yang disebut dengan nama ta'til. Dia batalkan ayat tu. Ayat ni makna lain, tapi dia tukar makna ayat tu jadi lagu lain. Atas sebab apa? Takut orang salah fikir. Sepatutnya dia kena sedar sebelum datang takut dia tu, Tuhan dah tahu dah benda tu akan berlaku pada manusia. Ada orang dia fikir payah. Ni saya nak sebut sikit. Dia fikir payah. Ayat Tuhan macam ni takut nanti orang akan datang faham keliru. Okay. Takut dia tu Tuhan dah tahu dah agak dah benda tu akan berlaku. Dia tak payah jadi penjaga sifat Tuhan yang over sangat. Ni saya nak sebut sikit lah, sebab ada orang dia nak cari pasal dengan kita pada isu ni lah. Okay. Cuma nak katanya ialah sifat Tuhan ni kita kena tahu, kita terbatas nak bahas. Yang pasti bila mana dapat satu ayat, kita terjemahkan ayat tu sesuai dengan perkataan yang dipertuturkan oleh orang yang bercakap dengan bahasa itu, iaitu bahasa Arab. Okay. Tapi untuk kita tembus lagi, mungkin boleh, tapi tembus itu masih lagi duduk dalam zanni, sangkaan. Sebab kalau kita tengok kaedah yang digunakan oleh para sahabat yang terdahulu, bahkan Nabi pun, sampai dekat benda macam ni mereka tak hurai panjang, sebab ia bukan satu keperluan yang mendesak untuk tahu. Selama mana kita ada rasa pengagungan pada Tuhan, dan selama mana kita ada rasa penafian Tuhan ni tak pernah sama dengan makhluk, orang tu sudah berada di atas akidah yang sejahtera. Dia rasa hebat dengan Tuhan, dan dia tahu Tuhan ni tak sama dengan makhluk. Dia tak belajar dah kaedah lain, tak belajar dah kaedah sifat 20 ke, tak belajar dah akidah 3 serangkai ke, tak belajar dah akidah-akidah apa pun, dia tak belajar dah. Cuma yang dia tahu, Tuhan tak akan sama dengan makhluk, dan Tuhan ni agung. Tidak ada apa yang lebih agung melainkan Tuhan. Cukup tak untuk dia? Dah cukup dah. Dia mati tu dalam keadaan akidah dia betul. Dia agungkan Tuhan, dan dia tahu Tuhan ni tak boleh disyirikkan. Dan Tuhan ni ada pesuruh dia, iaitu Rasul, dan kita kena patuh pada pesuruh dia. Sudah memadai untuk dia. Sudah memadai untuk dia. Tak perlu elaborate panjang-panjang. Okay. Yang jadi huraian jadi panjang ni sebab apa? Sebab ada orang rajin fikir pada benda yang tak perlu difikir sangat. Bukan kata tak boleh fikir langsung, cuma nak katanya ialah ada orang dia nak beri masa lama di situ. Dia nak bincang panjang. Mungkin kerja lain dia tak mampu buat, kerja dia ialah fikir benda tu je yang dia boleh buat. Dia fikir. Bila mana dia fikir, dia yang buat silibus, dia yang buat bahagian, dia yang buat bab-bab tertentu, dia yang buat. Saya tak kata salah benda tu. Okay. Cuma kadang-kadang berpanjang-panjangan dalam isu itu, sehingga menyebabkan kita tak sempat nak kupas isu lain ataupun nak pergi ke isu lain. Kadang-kadang itu pun ialah benda yang syaitan idamkan kita duduk dalam tempat tu. Eloklah biar dia sibuk yang tu, tak payah sibuk yang lain. Orang lain nak cakap benda lain ke, orang lain nak buat apa ke, orang lain nak bantai orang ni ke, orang lain nak zalimi orang ni, yang tu dia tak perlu peduli. Dia peduli yang tu je. Okay. Kemudian kita tengok lagi apa yang dia sebut sini. Seseorang itu hendaklah mengenal Allah dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah kecuali dirinya sendiri. Yang ni kita kena tahu. Yang paling tahu Tuhan. Bukan yang paling tahu tu metodologi kita, yang paling tahu tu tok guru kita, yang paling tahu tu kitab syarah yang kita ada dalam rumah kita. Bukan. Yang paling tahu ialah Allah Ta'ala sendiri, empunya zat. Okay. Apa yang Allah sabitkan pada dirinya, maka hendaklah kita sabitkan. Apa yang Allah nafikan, maka hendaklah kita nafikan. Tidak boleh difikirkan zat Allah dan tidak boleh dikiaskan dengan makhluk-makhluknya. Okay. Mudah dan simple huraian dia. Melalui Al-Quran, manusia dibimbing untuk mengenal Allah. Seseorang yang beriman itu sewajarnya merenung bagaimana Allah sendiri memperkenalkan dirinya kepada manusia. Sebagai contoh, perhatikan. Yang pertama, ada 4 poin diletak situ. Yang pertama, dalam ayat pertama yang diturunkan, iaitu surah Al-Alaq. Bila mana Tuhan nak cerita tentang diri dia, Allah Ta'ala kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah
dan susuli bacaan itu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Dia kadang-kadang baca tanpa disusuli dengan nama Tuhan, maka yang akan menyusul lepas pada tu ialah hawa nafsu dan godaan syaitan. Itu benda yang kita kena tahu. Sebab tu Tuhan kata, kamu nak baca, kamu kena baca dengan nama aku. Sebab apa benda pun mesti kena kait dengan nama aku. Tak boleh kait pada benda lain, tak boleh kait pada zat lain, tak boleh kait dengan apa-apa elemen yang kamu rasa hebat dan agungkan dia. Yang kedua, dalam surah-surah yang awal diturunkan, terutama surah Al-Fatihah, kita tengok 7 ayat yang selalu diulang ini, bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah waladhdallin. Para ulama bincang, ayat mana paling utama dalam surah Fatihah? Sebahagian besar ulama mengatakan ayat yang paling besar ialah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dalam surah Al-Fatihah. Sebab ayat itu ialah unsur tauhid yang paling besar, unsur penghambaan yang paling jelas. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Itu yang paling jelas lah. Sebab tu kalau tengok antara tokoh yang tulis panjang tentang bab ni ialah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia Madarijus Salikin. Panjang perbahasan tentang suratul Fatihah dan juga menerangkan tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, pada penutup ayat, setelah membicara sesuatu perkara, Allah Ta'ala menyatakan sifat-sifatnya yang agung. Ini dia panggil fasilatu bainal ayati was suwar. Fasilah ni maksud dia apa? Penutup setiap ayat, penutup setiap surah. Ada masa kita perhati, tengok Allah Ta'ala tutup ayat ni dengan apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala maha pengampun, maha penyayang. Innallaha kana ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Perhati ayat tu. Sebab tu ada para ulama tulis kitab khusus tentang fasilah bainas suwar wal ayat, bainal ayati was suwar. Penutup bagi setiap ayat-ayat dan surah. Saya tak pasti siapa tulis. Kalau tak silap ini ialah Samir Ra'i yang tulis, sebab dia nak kaji ayat yang ditutup dengan permulaan ayat tu apa kaitan. Contoh saya bagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita baca surah Isra ayat pertama. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu penutup ayat pertama. Tuhan cerita, maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk kami tunjuk bukti-bukti kebesaran kami. Sesungguhnya akulah Tuhan yang maha mendengar, maha melihat. Apa hubung kait penutup ayat tu dengan matlamat sebenar ayat tu turun? Matlamat sebenar ayat tu turun, kalau kita tengok innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala maha mendengar, as-sami' maha melihat. Al-basir ni tengok betul, perhati, teliti, dan dia tilik hamba dia. Ayat ni khusus kepada Nabi. Para ulama sebut ayat ni ialah tasliyah. Tasliyah maksud dia apa? Penenang hati Nabi supaya Nabi tak rasa gusar. Apakah ketenangan yang akan masuk pada Nabi selepas turunnya ayat ni? Ketenangan yang paling utama dan paling jelas yang akan masuk pada Nabi ialah Nabi rasa ada pihak yang membela Nabi. Sebab ayat ni cerita tentang perjalanan Isra. Dia tak sebut lagi Mi'raj dalam ayat tu. Subhanallazi asra bi'abdihi. Isra tu mari pada perkataan sara yang bermaksud perjalanan. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Sebab apa? Perjalanan pada waktu malam lebih menenangkan, kurang kepanasan, kurang orang kata apa, nak kepada bekalan yang banyak. Sebab jalan tengah malam ni kita kuranglah minum air sebab hari tak terlampau panas. Okey. Kalau kita tengok latar ayat tu turun selepas peristiwa duka cita yang berturut-turut kena pada Nabi. Pertama, pak menakan dia meninggal, Abu Talib. Yang kedua, isteri dia meninggal. Yang ketiga, dakwah di Taif gagal. Yang keempat, diboikot oleh musyrikin Mekah. 4 duka cita berturut-turut tidak diselangi dengan berita gembira pun. Tiba-tiba datang Isra' Mi'raj. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, Nabi ni pada fasa ni
Sebab tu ada riwayat para ulama sebut, hampir-hampir Nabi ni macam nak bunuh diri. Dia bukan nak terjun bukit, tapi dia rasa give up. Sebab tu Quran sebut fala'allaka bakhi'un nafsaka. Hampir-hampir kamu nak putuskan kepala dan tubuh kamu ala atharihim, kerana terkesan terhadap umat kamu yang menolak kamu. 4 duka cita berturut-turut. Kalau kena pada kita, nak buat yang ni tak jadi, lepas tu nak buat yang kedua pun tak jadi, yang ketiga tak jadi, yang keempat tak jadi. Setengah orang tak sabar, dia dah maki-maki dah proses ni. Dia tak tahan dah. Tiba-tiba turun satu ayat. Allah Ta'ala kata, kami perjalankan kamu, kami tengok kamu, dan kami dengar doa kamu. Dapat ayat Nabi lega. Oh, Tuhan sebenarnya menyebelahi aku, tapi aku ni kadang-kadang gopoh. Sebab sifat manusia ni memang dia gopoh pun. Jadi ini ialah penutup ayat. Sebab tu baca Quran, bila mana kita faham latar, kita akan rasa ayat Quran tu bertindak sebagai pemberi ketenangan. Tapi kalau kita baca hanya menghiasi bacaan dengan suara yang sedap, menghiasi bacaan dengan susunan lagu yang tersusun, dia mungkin sedap didengar, tapi matlamat sebenar tak sampai. Sebab tu ada orang dia khayal bila mana dengar orang baca Quran suara sedap, tapi kalau orang baca Quran suara sumbang, dia tak rasa apa-apa. Tapi kalau orang yang hati terbuka, yang baca suara sumbang pun dia faham, yang baca suara sedap pun dia makan juga. Dua-dua dia makan. Sebab apa? Dia faham fahmul amiq, dia faham yang mendalam, teliti, dia tahqiq benda tu. Sebab itulah Tuhan, bila mana Tuhan sebut yang paling beruntung dengan Quran ni ulul albab. Orang lain tak beruntung. Sebab ulul albab saja yang paling beruntung, iaitu yang beri masa nak sakit kepala baca ayat Quran bagi faham. Bukan beri masa sakit kepala nak bincang metodologi ni, fahaman ni, bukan yang tu. Cuma nak katanya ini ialah buah-buah daripada kehidupan, buah-buah daripada sirah Nabi yang kita kena tengok dan kita kena perhati balik. Daripada ayat yang sama juga kita boleh tengok Tuhan ni betul dia wujud. Dia cerita dekat kita, innahu huwas samiul basir. Dia betul-betul wujud. Dia memang ada pun. Sebab tu ayat tu turun, sebab tu benda tu terjadi. Saya nak sebut sini lah, ini cara mengenal Tuhan tanpa nak kena hafal teori ni, tanpa nak kena condemn teori ni, ambil teori ni, di-condemn teori ni. Tak perlu kan. Sebab tu jiwa yang suci dan naifnya penduduk di tanah Arab membantu dia orang untuk faham Quran tu turun. Tambah dengan bahasa Arab yang tidak tercemar pada waktu itu. Sebab tu kalau tengok Arab Badui dengar orang baca Quran salah, macam mana dia boleh cam? Dia boleh cam pada kesinambungan. Dia orang bukan penghafal Quran. Ni Badui zaman Nabi, bukan Badui sekarang. Badui sekarang memang tak tahu apa pun. Badui sekarang ni tuan-tuan tengok Badui. Saya di Jordan dulu adalah Badui ni. Badui sekarang Palestin kena jajah dengan Yahudi, dia tak tahu pun. Dia duduk tak sampai 20 km dengan border Palestin, tak tahu pun. Kerajaan Jordan letakkan harga gula yang sangat mahal untuk orang duduk pendalaman. Dia orang tak marah pun, tak buat apa-apa penentangan pun. Di luar, di bandar, sekilo gula ni berapa? Saya tak ingat dah harga gula di Jordan ni berapa. Cuma yang saya tahu masa pergi ke Petra ni antara tempat bersejarah lah di Jordan. Masuk Petra tu dah lah mahal. Untuk pengunjung luar, untuk orang yang belajar sana ada potongan banyak lah. Okay. Kita pergi kemah-kemah Arab ni, dia orang jual gula. Maknanya kemah ni tak ada gula, dia akan beli kemah ni. Harga dia sedinar 75 kursh. Sedinar Jordan RM6. Sekilo gula 1 dinar 1.75 Jordanian dinar. Bersamaan dengan RM10 lebih lah. Okay. Tuan-tuan boleh bayang, sekilo gula RM10. Tak ada seorang Badui marah kerajaan dia. Dia kata okey lah ni, harga sedinar lebih, yang penting boleh beli. Tak pedulilah kerajaan nak buat harga dia tak pernah peduli pun. Harga runcit ke tak runcit ke, dia tak peduli. Tapi kalau tahu dekat orang bandar marah lah. Sebab orang bandar ni orang yang terpelajar sikit. Cuma saya tahu orang yang duduk Badui ni, dia tak pernah peduli. Tapi Badui zaman Nabi,
dengar sahabat baca Quran, sahabat tu tersilap sabqul lisan, dia tutup ayat tu lain, iaitu ayat berkenaan dengan potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Ayat itulah. Okey. Dia ada wallahu azizun hakim, penutup ayat tu. Tiba-tiba sahabat tu dia baca salah, dia kata wallahu ghafurur rahim. Dia tetap Badui tu dia tak hafal Quran. Dia kata mustahil ayat ni tutup macam ni. Kalau ayat ni tutup macam ni bukan Quran. Sebab apa? Sebab ayat tu tak kena dengan ayat depan dia. Nak kata dia punya freshnya bahasa dia tak terjemah tu. Kita beri lalu azan tu. Okey. Jadi saya nak sebutnya tadi, bila mana proses tadabbur tu berlaku dengan baik, ataupun proses mengenal Tuhan tu berlaku dengan baik, ayat-ayat Tuhan tu dia masuk dengan cepat. Dengan faktor zaman pada waktu tu menyebabkan orang-orang Badui ni yang tak tercemar bahasa dia boleh tangkap ayat Quran ni betul-betul bertindak. Sebab sahabat tu silap baca dan ditegur oleh Badui yang bukan penghafal Quran. Okay. Cuma saya nak katanya ialah, kalau satu orang dia nak kenal Tuhan dan keagungannya, sifatnya, tanpa ikut metodologi mana-mana, tapi dia membuahkan hasil, dia agung Tuhan dia, dan dia tidak serupakan Tuhan dia dengan makhluk. Dia agungkan tu maksudnya dia tauhidkan Tuhan dia. Yang ni sudah cukup, dah lulus dah, tanpa ada terlibat ataupun memasukkan diri dalam pemahaman metodologi apa. Tapi kalau rasa tak boleh, nak mantapkan lagi, nak kena masuk, nak kena tahu, sebab zaman kita ni dia ada syubuhat. Syubuhat ni maksud dia apa? Syubuhat ni maksud kesamaran. Bila mana benda tu samar, maka dia perlukan penerangan. Sebab tu zaman kita ni orang akan bahas, kalau yang ni betul, yang tak betulnya di mana? Kalau yang ni salah, yang betulnya macam mana? Itu ialah metodologi yang digunakan untuk membahaskan perkara-perkara macam ni lah. Cuma kalau kita tengok matan yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, mudah dan ringkas, tanpa sebut apa-apa metodologi pun. Na'rifullah ta'ala haqqa ma'rifatihi kama wasafa nafsahu fi kitabihi bi jami'i sifatihi. Seperti mana yang dia sifatkan dirinya dalam kitabnya. Itu saja metod yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Bi jami'i sifatihi. Pada semua sifat-sifat Tuhan, kita guna kaedah tu juga, iaitu tanpa ada tokok tambah, modify, apa-apa saja penambahan yang boleh mengganggu ketulinan ayat itu. Okay. Jadi kita selesai situ untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kali yang akan datang, ibadat kepada Allah Azza wa Jal. Ibadat kepada Allah Azza wa Jal. Jadi untuk kuliah seterusnya kita akan sambung situlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.